Ali, wahai Ali, berilah sedikit makan kepada aku. Telah 3 hari aku tak makan. Ali berkata, demi Allah, orang ini lebih berhak untuk diberi makan berbanding aku, kerana dia 3 hari tak makan, sedangkan aku baru 1 hari. Lalu Ali menyedekahkan 3 dirham yang dimilikinya tadi, diberikan kepada orang fakir dan miskin ini, lalu pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, menceritakan kepada Fatimah, lalu menangis Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di Al-Fatih Channel untuk kita menyebut bicara-bicara yang mudah-mudahan membangkitkan iman. Baik, mana-mana yang baru sampai, apa lagi? Berikan sokongan anda kepada usaha dakwah kami dengan tekan butang like dan subscribe channel ini, insya-Allah. Terima kasih. Hari ini kita nak bercerita tentang 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, yang nombor 4 iaitu Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, siapakah Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jalur keturunan sebelah bapanya. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah dijaga oleh Abu Talib? Ya, Abu Talib itulah bapa kepada Sayyidina Ali. Bukan sekadar sepupu, Ali juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menikahkan anaknya yang bernama Fatimah dengan Sayyidina Ali. Subhanallah. Baik, Sayyidina Ali bin Abi Talib kedudukannya dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi pernah berkata kepada Ali, wahai Ali, redakah kamu jika aku meletakkan kamu seperti mana Harun di sisi Musa, begitulah kamu di sisiku, hanya saja sesudah aku tidak ada Nabi dan Rasul. Harun seorang Nabi setelah diminta oleh Musa, begitulah kamu di sisiku, hanya saja tidak ada seorang Nabi dan Rasul sesudah pada aku. Sehingga tahap itu kedudukan Ali diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf kedudukan Ali walaupun Ali ini masih lagi seorang kanak-kanak kecil ketika mana Nabi mula menerima wahyu yang pertama. Subhanallah. Jarak umur antara Ali dengan Rasulullah ni jaraknya jauh, lingkungan 28 ataupun 29 tahun jarak umur Nabi dan juga Sayyidina Ali. Subhanallah. Baik, antara peristiwa menarik yang ada dalam kehidupan Ali yang kita boleh kongsi pada hari ini, banyak sangatlah. Kita sebut 3. Yang pertama, Ali ini dijanjikan syahid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa ketika masih lagi di Mekah, Nabi naik di atas satu bukit yang bernama Bukit Nur, Jabal Nur, yang tempat terletaknya Gua Hira. Nabi naik bersama dengan Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, Talhah dan juga Zubair. 6 orang. Lalu ketika naik itu ada satu batu besar yang bergerak dengan agak kuat. Lalu kata Nabi, wahai batu, diamlah kamu. Bukankah berhampiran dengan kamu ada seorang Nabi? Ada Abu Bakar, yang ada juga As-Siddiq merujuk kepada Abu Bakar, dan juga ada orang-orang yang syahid merujuk kepada Omar, Uthman, Ali, Talhah dan Zubair. Subhanallah. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu, setelah kewafatan Rasulullah, Omar syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, Uthman dibunuh oleh pemberontak di zamannya, Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Talhah dan juga Zubair juga dibunuh dan disemadikan di liang lahat yang sama setelah syahid di dalam pertempuran Jamal. Dalam pertempuran Jamal, dibunuh dalam pertempuran Jamal. Subhanallah, yang tu kita tak nak cerita pertempuran Jamal dan juga Siffin, yang tu kita akan cerita pada episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, Ali seorang yang sangat dermawan. Sehingga pernah satu masa Ali berasa sangat lapar, lalu pulang ke rumah, bertanya kepada isteri, wahai isteriku Fatimah, apakah makanan yang ada setelah sehari kita tidak makan? Apa kata Fatimah, wahai suamiku, di rumah ketika ini hanya kita ada 3 dirham sahaja. Ambillah 3 dirham ini, pergilah ke pasar dan carilah makanan untuk diberi makan kepada keluarga. Lalu ketika itu Ali ke pasar, secara kebetulan menemui seorang fakir dan miskin bertanya kepada Ali, wahai Ali, berilah sedikit makan kepada aku, telah 3 hari aku tak makan. Ali berkata, demi Allah, orang ini lebih berhak untuk diberi makan berbanding aku, kerana dia 3 hari tak makan,
sedangkan aku baru 1 hari. Lalu Ali menyedekahkan 3 dirham yang dimilikinya tadi, diberikan kepada orang fakir dan miskin ini, lalu pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, menceritakan kepada Fatimah, lalu menangis Fatimah. Menangis Fatimah kerana mengenangkan tidak ada makanan, juga mengenangkan kepada tahap tawakalnya Ali, bercampur baur. Lalu ketika itu Ali berkata, wahai isteriku yang kucintai, demi Allah, Allah tidak akan membiarkan kita berlapar saat kita memberi makan orang yang lapar. Subhanallah. Lalu Ali pun keluar nak menuju ke rumah Rasulullah untuk bertanya mungkin ada makanan di rumah Rasulullah. Dalam perjalanan nak menuju ke rumah Rasulullah, ketika itu bertemu dengan seorang Ansar. Orang Ansar itu bertanya kepada dia, wahai Ali, mahukah kamu kalau ku jual unta betina merahku ini kepada kamu dengan nilai 20 dirham? Pasar ketika itu menjual unta merah betina dengan harga 40 dirham. Tapi dijual kepada Ali dengan separuh harga. Ali berkata, ya aku mahu, tetapi aku tidak punya uang sekarang. Apa kata orang Ansar itu? Tak apalah, ambil sahaja unta ini terlebih dahulu. Nanti saat kamu telah mempunyai wang, bayarlah semula kepada aku. Ali pun mengambil unta itu, lalu berjalan. Berjalan sahaja beberapa ketika sebelum sampai ke rumah Rasulullah. Ketika itu ada seorang laki-laki datang, wahai Ali, aku mahu membeli unta ini daripada kamu. Mahukah kamu menjualnya kepada aku? Apa kata Ali? Ya, aku boleh menjualnya dengan harga pasaran semasa 40 dirham. Lalu orang itu tanpa tawar-menawar memberikan Ali 40 dirham lalu mengambil unta itu. Lihat, Ali beroleh lebih 20 dirham daripada harga yang dibelinya. Lalu membayar dia 20 dirham itu kepada orang yang menjualnya tadi dan juga pulang ke pasar untuk mendapatkan makanan dan memberikan makan kepada Fatimah. Tengok betapa keyakinan dengan sedekah ini Allah beri ganjaran. Allah tidak zalim. Itu yang kedua. Hebat Ali, seorang yang sangat dermawan. Peristiwa yang ketiga menarik tentang Ali, kepribadiannya berjaya mengislamkan seorang Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan sangat susah nak peluk Islam. Bahkan Nabi sebut kalaulah ada 12 orang daripada orang Yahudi itu memeluk Islam, nescaya Islamlah keseluruhan orang-orang Yahudi ketika itu. Tetapi kata dalam riwayat menyebut yang Islam Yahudi di zaman Rasulullah yang Islam tidak ramai, tak lebih 10 orang, bahkan dalam riwayat menyebut hanya 3 ke 4 orang saja. Subhanallah. Tetapi dalam susah ni, kepribadian Ali berjaya mengislamkan seorang pakcik Yahudi. Ketika zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, zaman Sayyidina Ali, dia berjalan di kawasan rakyatnya lalu masuk ke kawasan satu perumahan orang Yahudi. Lalu ketika itu dia melihat ada baju besi miliknya Ali di hadapan rumah orang Yahudi itu. Lalu dia mengetuk pintu bertanya, wahai Yahudi, ini baju milikku. Apa kata Yahudi? Tidakkah kamu melihat baju ini di hadapan rumahku? Tentulah ianya milik aku. Lalu Ali mendatangkan beberapa bukti yang baju itu adalah milik Ali dan ternyata benar. Yahudi itu tetap berkeras, ini milik aku kerana ia berada di hadapan rumahku. Aku yang menggantungnya. Lalu Ali pun membawa ia ke pengadilan. Yahudi terkejut, bukankah dia seorang pemimpin? Boleh saja dia mengambilnya dengan cara paksaan. Tetapi Ali tidak. Lalu dia membawa kepada pengadilan. Sesampai ke pengadilan, terasa pelik Yahudi ini kerana orang-orang di pengadilan itu tidak mengerumuni Ali. Bukankah dia seorang pemimpin yang sepatutnya dikerumuni? Tetapi masyarakat ketika itu tidak mengerumuni Ali kerana Ali memang telah ada dalam masyarakat. Ali ke pasar, Ali membeli makanan, Ali ke masjid, Ali bersedekah, telah kerap berjumpa. Jadi benda yang biasa. Ali beratur. Pelik lagi Yahudi, kenapa perlu beratur sedangkan dia seorang pemimpin masyarakat? Sampai kepada giliran Ali untuk diadili, Ali pun menceritakan keadaan itu. Lalu ketika itu orang yang menjadi hakim bernama Syuraih, dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah kamu mengetahui kalau hendak mendatangkan sesuatu itu perlu disertakan dengan saksi 4 orang laki-laki yang saleh? Apa kata Ali? Aku yang mengetahui baju ini milikku hanyalah 3 orang. Yang pertama isteriku Fatimah, Hasan dan Husin. Wahai Ali, kata Syuraih, bukankah kamu mengetahui anak tidak boleh menjadi saksi kepada bapa dan bapa tidak boleh jadi saksi kepada anak? Lalu Syuraih berkata, dengan ini keputusan berpihak kepada laki-laki Yahudi ini kerana Ali tidak berjaya mendatangkan saksi.
Lalu Ali pun ketika itu pun berlalu bersama dengan Syurai. Selesai pengadilan, turun Syurai, berjalan bersama-sama seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Barulah bersalaman. Yahudi berasa pelik. Lalu memanggil, wahai Syurai, wahai Ali, sudahkah ia menjadi milik aku? Ya, agama kami menyatakan tidak boleh mengambil sesuatu itu dengan jalan yang salah. Aku gagal mendatangkan saksi, jadi ianya adalah milik kamu secara undang-undangnya. Subhanallah. Lalu apa kata Yahudi ini? Wahai Ali, benar baju ini milik kamu yang kucurinya 2 hari yang lepas. Tengok. Lalu terus mengucapkan syahadah, la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kerana ajaran Islam yang secara total diamalkan oleh Ali. Subhanallah. Itu di antara peristiwa menarik yang ada dalam kehidupan Sayyidina Ali. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.